Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Ismi Rakyat berkaitan dakwaan PN dan Muhyiddin bahawa pendakwaan ke atas Tan Sri Muhyiddin adalah pendakwaan bermotifkan politik. Okey, macam biasa di akhir nanti kita akan komen. Lagi boleh menggunakan formula yang sama di pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Kerana apa, saudara? Kerana beliau juga hari ini disebut sebagai kluster Mahkamah Jana Wibawa. Dikedakan berbagai-bagai pendakwaan atas berbagai-bagai pertuduhan, termasuk mendapatkan ratusan juta ringgit untuk kepentingan politik Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan hari ini mereka cuba untuk mengeruhkan keadaan, untuk mewujudkan satu persepsi yang negatif kepada SPRM dan menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Zahid Hamidi memperalatkan agensi atau institusi seperti SPRM untuk menganiaya dan menzalimi Muhyiddin dan kepimpinan Perikatan Nasional yang lain. Saudara-saudari, adakah zalim kerajaan menyiasat? Adakah zalim kerajaan membuat pendakwaan kepada seorang yang ada bukti melakukan penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, money laundering? Adakah itu kezaliman? Sedangkan pendakwaan yang berlaku kepada Muhyiddin, Wan Saiful dan ramai lagi kepimpinan Perikatan Nasional tidak langsung bermotifkan politik. Adakah kita mendesak Muhyiddin membubarkan Perikatan Nasional? Dan adakah ada usaha-usaha dari kita untuk mengharamkan Perikatan Nasional? Adakah kita membuat rundingan minta ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional menjadi katak? Dan adakah kerajaan yang berdiri hari ini mengamalkan scheme of thing? Siapa sokong I dapat jawatan? Ada? Tak ada. Malah kabinet, kerajaan perpaduan antara kabinet yang terkecil dalam sejarah Malaysia. Orang Melayu. Adakah hari ini PAS boleh menghalalkan perbuatan keji kamu dengan menggunakan hujah-hujah keagamaan? Sedangkan Haji Adi suatu masa dulu meninggalkan UMNO kerana UMNO ada kok. Kerana dalam UMNO ada kluster mahkamah. Betul? Kau kenapa PAS tak meninggalkan Bersatu? Kenapa Haji Adi tidak mengeluarkan hujah yang sama? PAS tidak boleh meneruskan kerjasama dengan Bersatu. PAS kena meninggalkan Perikatan Nasional kerana dalam Bersatu ada kruh, ada pemimpin Bersatu didakwa di mahkamah, dan kami terpaksa meninggalkan Perikatan Nasional sebab Perikatan Nasional Bersatu Dore Budak. Kenapa tak cakap begitu? Atau kamu hanya memberi alasan sedemikian rupa sebelum pilihan raya ke-15 semata-mata untuk menghalalkan niat dan perbuatan kamu untuk bersama dengan Bersatu kerana Bersatu mempunyai sumber kewangan dana politik yang besar. Sampai kamu boleh mampu bagi wang kepada pengundi. Wallahi sokong PAS dapat dia. Begitukah caranya? Dan cuba untuk mengaburi mata rakyat, mengaburi mata orang Melayu dengan menghalalkan perbuatan rasuah yang kamu lakukan dengan perkataan sedekah. Jenis apakah pemimpin ni? Kamu berlakon kononnya kamu tegas di hadapan orang Melayu, tapi sebaliknya di belakang orang Melayu kamulah pencuri, perompak, penyangak yang terbesar dalam negara ini. Dan apa yang saya sampaikan petang ini hanya siri ulangan ucapan-ucapan yang kamu lakukan di pilihan raya yang ke-14, di pilihan raya yang ke-15.
Kan? Pemimpin utama bersatu suatu masa dulu mengatakan kluster mahkamah adalah binatang. Penghinaan yang amat besar berkepimpinan UMNO yang sedang didakwa di mahkamah pada waktu itu. Dan adakah hari ini saudara-saudara dengar mana-mana kepimpinan UMNO atau kepimpinan parti-parti dalam kerajaan perpaduan yang mengeluarkan kenyataan kluster mahkamah itu adalah binatang? Tak ada kan? Kamu lupa penghinaan-penghinaan kamu kepada kami sebelum ini. Dan hari ini kamu menuntut rakyat membela kamu. Malah kamu kata nak mempercepatkan pilihan raya negeri. Sebab apa? Kamu lupa. Kan? Dahulu Sanusi kata kepada kami, kononnya kami nak mempercepatkan pilihan raya kerana presiden kami nak lari daripada masuk penjara. Kan? Dan hari ini kalau saya terbalikkan kata itu, adakah kamu hari ini nak mempercepatkan pilihan raya negeri sebab kamu nak lari daripada mahkamah? Kan? Dulu kamu kata orang yang nak menjatuhkan kerajaan itu umpama tupai. Adakah kamu hari ini telah berubah menjadi tupai? Kan? Yang tak henti-henti mengeluarkan kenyataan-kenyataan untuk menjatuhkan kerajaan. Kan? Adakah kamu terlupa yang kerajaan yang terbina hari ini bukan kerajaan mandat rakyat? Ini kerajaan mandat istana. Solusi menyelesaikan kegagalan demokrasi yang mana rakyat tidak memilih mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Jadi ketua negara campur tangan dan menyelesaikan masalah, mengelakkan negara letakkan dalam zon darurat yang tentu akan menyebabkan kejatuhan ekonomi dan kerosakan yang besar kepada kehidupan rakyat. Mohon share lagi tuan-tuan, share lagi tuan-tuan. Nah, Noraziah Azizan, bagus Mi Maisha balun sebab mereka tu tak sultan tu. Ya. Kan? Mengikut ni biarlah berakal. Menyokong ni biarlah bertempat. Kan? Ini pencuri macam tu pun masih nak sokong lagi. Orang sepatutnya genggam amanah tu ibarat menggenggam bara api. Genggam sampai jadi abu. Bukan kamu jadikan amanah tu seperti bola yang kamu timbang-timbang. Sepatutnya begitu. Ni amanah di bahu kamu di waktu darurat, di waktu Malaysia dilanda Covid. Kamu pecah amanah. Kamu fikir dengan kekayaan wang ringgit yang dimiliki kamu di pilihan raya ke-15, kamu mampu membeli segala-galanya. Kalau wang ringgit itu mampu membeli segala-galanya, kenapa kamu tidak boleh membentuk kerajaan? Dan kekayaan itu juga menyebabkan kamu begitu ego. Jika kamu menolak bekerjasama dengan mana-mana parti untuk menubuhkan kerajaan. Dan mungkin hari ini kepimpinan Perikatan Nasional ada penyelesaian dalam diri. Rasa sesal. Kerana menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Molosan Ungu. Betul cakap tu, Melayu tolak UMNO. Melayu tak tolak UMNO. Melayu akan kembali dalam UMNO. Saya Melayu. Bukan Cina, saya Melayu. Kan? Bukan orang yang depan orang Melayu kata aku Melayu, di belakang orang Melayu membumi puterakan syarikat Cina. Saya bukan orang macam itu. Saya orang kecil, tapi saya orang yang berbaruh dan tahu menjaga amanah dan tahu menjaga maruah bangsa. Kita takkan sesekali membumi-puterakan syarikat Cina untuk mengauk kan, keuntungan daripada orang-orang Melayu.
Kita tak sebangsat itu lagi, saudara. Kan? Hanya bangsat yang sanggup berbuat demikian rupa. Depan orang ramai berlakon, akulah yang paling Melayu. Aku atras Melayu. Tapi di belakang orang Melayu, membumputrakan syarikat Cina. Mengauk keuntungan daripada wang yang sepatutnya disalurkan atas projek-projek membantu syarikat-syarikat Melayu Bumi Putra. Kan? Mereka mengatakan kita ini baruah DAP. Kan? Mereka lebih baruah daripada kita, saudara. Kan? Sebab kita tak sebangsat itu, saudara. Untuk mengambil kesempatan dana negara untuk mengauk keuntungan kepentingan diri atau kepentingan parti kita dengan membumiputrakan syarikat Cina. Ini perbuatan apa? Kalau mereka itu berdarah Melayu, berhati budi Melayu, adakah mereka sanggup membumiputrakan syarikat Cina untuk mengauk keuntungan daripada Melayu? Adakah sanggup mereka menjadikan program Jana Yubawa sebagai tempat mereka mendapatkan keuntungan berkali-kali ganda untuk kepentingan perjuangan mereka? Adakah wang yang haram boleh dihalalkan atas perjuangan yang dibawa oleh Bersatu dan PAS? Saya derasi bau dalam tol. Masih nak penyokong Perikatan Nasional. Saya percaya kamu takkan sokong lagi Perikatan Nasional. Sokong untuk mempertahankan kemudaratan besar yang dilakukan Muhyiddin dan kepimpinan Perikatan Nasional. Adakah kamu nak menggerakkan gelombang apa? Gelombang mempertahankan kemungkaran dan kebusukan Muhyiddin ketika dia berkuasa, saudara. Kalau dia ini benar-benar pemimpin yang amanah, adakah sanggup pecah amanah? Kalau dia benar-benar nak menyelamatkan negara, kononnya negara ini dirompak oleh Najib Razak, tentu dia tak melakukan pecah amanah. Maksud saya sini, tuduhan-tuduhan yang Muhyiddin buat kepada Najib Razak hanya semata-mata untuk mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia sahaja. Tak lebih daripada itu. Dan saudara-saudara, pengundi Perikatan Nasional boleh nilaikan sendiri. Boleh buat perbandingan. Menggunakan kebijakan akal kita sendiri. Kalau seorang ketua negara itu pencuri, perompak dan penyamun, adakah ekonomi negara itu akan baik? Adakah hutang negara itu akan berkurangan? Adakah akan wujud dasar-dasar bantuan yang banyak dan rakyat yang miskin? Saya tanya, tuan-tuan. Negara manakah di dunia ini, saudara, yang pemimpinnya pencuri, perompak, penyamun, rakyatnya hidup senang? Kan? Saya tanya orang ini. Tak ada, tuan-tuan. Mana-mana ketua negara yang pencuri, perompak, penyamun, tentu ekonominya akan jatuh. Dan tidak akan ada mana-mana pihak yang berani berurusan niaga dengan ketua negara yang pencuri, perompak dan penyamun. Dan pedagang-pedagang hanya ada keberanian untuk berniaga dengan ketua-ketua negara yang amanah. Tuan tengok masa Okey, respon saya ialah jika ini dakwaan politik, tak adalah bukti, tak adalah dakwaan ke atas Tan Sri Muhyiddin sampai 7 kes. Dan sekarang dah terbukti duit telah masuk ke akaun Bersatu. Tan Sri Muhyiddin telah memberi pelepasan cukai kepada Al-Bukhari Equity. Kemudian syarikat tersebut telah mendapat pelepasan cukai kerana selepas meminta daripada Muhyiddin Yassin pelepasan cukai, dan syarikat tersebut memasukkan duit kepada akaun Bersatu. Takkan macam tu dikira sedekah. Pening juga kalau kira macam kira sedekah. So,
bukti telah jelas. So Datuk Seri Tan Sri Mahysin sepatutnya menjawab di mahkamah nanti apa-apa beliau telah menjadi kluster mahkamah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.